Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 Pagi. Varian Omicron berbahaya terutama kepada individu yang belum menerima suntikan vaksin COVID-19. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata majoriti besar pesakit yang dimasukkan ke hospital terdiri daripada mereka yang belum divaksinasi. Tegas beliau, vaksinasi masih amat berkesan dalam mencegah gejala teruk atau kematian namun tidak sepenuhnya menghalang penularan virus. Minggu lepas, lebih 15 juta kes COVID-19 direkodkan di seluruh dunia. Dipercayai terdapat berjuta-juta lagi kes tidak dilaporkan. Sementara itu, Denmark menyarankan dos keempat vaksin COVID-19 diberikan kepada kumpulan berisiko tinggi. Menteri Kesihatannya, Magnus Heunicke berkata langkah tersebut merupakan fasa baharu dalam menangani penularan pandemik itu. Menurut beliau, dos keempat itu akan ditawarkan kepada individu yang disahkan menghidap penyakit serius dan telah menerima dos penggalak pada musim luruh yang lalu. Mereka akan dihubungi seawal minggu depan. 8 negara hilang hak untuk mengundi dalam Pertubuhan Bangsa Bersatu kerana gagal membayar tunggakan yuran keanggotaan dalam tempoh yang ditetapkan. Ia melibatkan Iran, Venezuela, Sudan, Antigua and Barbuda, Kongo, Guinea, Papua New Guinea dan Vanuatu. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres dalam sepucuk surat kepada Perhimpunan Agung PBB. Bawah piagam PBB, hak negara anggota akan digantung apabila jumlah tunggakan sama atau melebihi jumlah yang sepatutnya dibayar dalam tempoh 2 tahun. Setiap negara perlu membayar jumlah minimum untuk mendapatkan semula hak mengundi. Dalam perkembangan lain, PBB memerlukan kira-kira $3.9 bilion tahun ini bagi membantu penduduk Yaman yang terkesan dengan peperangan. Pemangku Pembantu Setiausaha Agung bagi Hal Ehwal Kemanusiaan dan Timbalan Penyelaras Bantuan Kecemasan, Ramesh Rajasingham berkata, kekangan terbesar ketika ini ialah dana untuk membantu kira-kira 16 juta rakyat Yaman. Sejak beberapa tahun lepas, sumbangan semakin berkurangan. Dana yang diterima pada tahun lalu hanya mampu menampung bantuan untuk kira-kira 58% penduduk terjejas. Pada Disember pula, Program Makanan Sedunia memotong dana bantuan untuk 8 juta penduduk. Di Afrika Tengah, hampir 5,000 orang kehilangan tempat tinggal dan harta benda selepas kem yang didiami musnah di jilat api. Pegawai komunikasi di Pejabat PBB untuk Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan, Anita Kadono berkata seramai 4,803 orang memerlukan tempat berlindung, keperluan rumah, makanan dan air. Kebakaran berlaku di sebuah kem di Alindo, kira-kira 500 km timur bandar Bangui. 20 orang dilaporkan cedera. Amerika Syarikat menggesa siasatan dilakukan berhubung kematian seorang warga Palestin Amerika berusia 80 tahun di tebing barat. Warga emas itu sebelumnya ditahan oleh pihak berkuasa Israel. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Ned Price berkata kerajaan telah menghubungi keluarga Allahyarham untuk menyampaikan ucapan takziah. Ketua Kampung Jili Jilia Fuad Moti berkata jenazah Omar Abdul Majid Assad ditemukan dalam keadaan bergari di sebuah bangunan yang masih dalam pembinaan. Sukan, Chelsea menewaskan Tottenham Hotspur 1-0 untuk menempah slot ke peranan akhir Piala Liga Inggeris sekaligus menang 3-0 secara agregat. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Antonio Rudiger pada minit ke-18. Chelsea akan menentang sama ada Liverpool atau Arsenal pada saingan akhir di Wembley 27 Februari depan. Kali terakhir The Blues memenangi kejohanan itu pada 2015. Beralih ke Piala Super Spanyol, Real Madrid mara ke pentas akhir selepas melakar kemenangan kelima berturut-turut dalam pertembungan El Clasico menentang Barcelona. Pada aksi di King Fahd Arab Saudi, Real mengalahkan musuh tradisinya itu 3-2 dalam masa tambahan. Skuad bimbingan Carlo Ancelotti itu akan menentang sama ada Atletico Madrid atau Athletic Bilbao yang akan bertemu esok. Perlawanan akhir dijadual berlangsung Ahad ini.
Sekian berita yang disunting oleh Amy Nora Liza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.